Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Jadi yang pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita berada di dalam majlis ilmu. Sekalipun majlis ilmu ini dalam talian atau online. Memandangkan kita, situasi kita sekarang ni sedang menjalani PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Apatah lagi kawasan-kawasan yang dicopkan sebagai zon merah, maka lagilah ketat syaratnya. Seperti di sini Masjid Sultan Idris Shah II, maka pihak masjid mengambil inisiatif dengan membuka dan membuat pengajian-pengajian dalam talian atau online demi memenuhi ruang supaya masyarakat tidak kesepian dan kesunyian atau kekeringan daripada menghirup ilmu. Maka walaupun majlis ilmu kita pada malam ini tidak secara fizikal, namun mudah-mudahan Allah mengiranya sebagai majlis ilmu fizikal, sekalipun kita berada di dalam majlis ilmu secara online atau dalam talian. Maka tuan-tuan, di dunia ini ada dua jenis tempat yang disifatkan sebagai taman syurga. Yang pertama bersifat tetap, yang kedua bersifat tidak tetap. Maknanya berubah-ubah dari segi tempat dan masa. Adapun tempat yang bersifat tetap itulah yang makruf, iaitu ruangan antara rumah Nabi, rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan antara mimbarnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Ruangan atau kawasan antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi inilah raudhah yang makruf dan masyhur di Madinah itu, yang kita berebut-rebut untuk masuk, untuk solat, untuk berzikir, untuk beribadat di dalam kawasan yang begitu terhad tu, yang kecil itu. Perlu beratur. Jadi tempat sebegitu terhad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita, memberi kita peluang supaya sampai ke raudhah tersebut. Mana-mana yang dah sampai itu, semoga Allah menyampaikan sekali lagi. Itu yang pertama, tempat yang disifatkan sebagai syurga di dunia ni, tapi bersifat tetap. Manakala yang kedua bersifat tidak tetap, berubah-ubah. Apakah majlis ataupun taman syurga tersebut? Itulah majlis ilmu atau majlis zikir. Kerana ia mengikut tempat. Terkadang ada majlis di kampung A, di bandar B, di tempat sini, dan di waktu yang berbeza. Maka sebab itulah disifatkan berubah-ubah. Maknanya dia berubah-ubah dari segi tempat dan masa. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Idza marartum", Nabi SAW bersabda, "Idza marartum", apabila kamu lalu, "biriyadil jannah", taman-taman syurga, "farta'u", maka ambillah,
petiklah buahan daripada taman-taman syurga tersebut. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya kembali kepada Nabi SAW, wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman syurga tu? Kan dah Nabi suruh petik, ambil manfaat daripada taman-taman syurga di dunia ini. Maka sahabat tu tanya-tanya, apakah taman syurga itu? Qala hilaqu az-zikri. Hilaqu az-zikri, maknanya halaqah zikir, maknanya mengingati Allah. Dan sebahagian daripada mengingati Allah ni adalah majlis ilmu, kerana mesti disebut dalamnya tentang peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat At-Tabarani pula, sabda Nabi, majalisul ilmi. Majalisu al-ilmi, majlis ilmu. Yang ini disebut secara terus terang. Adapun riwayat pertama tadi daripada dalam hadis At-Tirmizi, hilaqu az-zikri. Jadi tuan-tuan, berusahalah untuk menghadiri ke majlis ilmu sekalipun di dalam talian, ya, memandangkan dalam keadaan kita. Jadi satu persoalan saya ingin timbulkan, tuan-tuan, kita selalu dengar, ya, kisah ataupun orang yang masuk dan beberapa riwayat yang mengatakan yang orang atau ahli neraka, orang yang masuk neraka dipindahkan masuk ke syurga. Ya, itu yang kita selalu dengar. Maknanya daripada neraka berpindah ke syurga. Tetapi pernahkah kita dengar orang yang masuk ke syurga kemudian kembali ke neraka atau ditarik masuk neraka? Saya rasa tidak pernah, ya. Tidak pernah. Jadi itulah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majlis ilmu ini yang mana disifatkan sebagai taman syurga oleh Nabi SAW, mudah-mudahan dengan kita dah masuk di syurga di dunia ini, kita tidak akan dicampak ke dalam neraka di akhirat esok, ya. Amin. Baik, insya-Allah kita akan memulakan rihlah ilmiah kita dengan menggunakan kitab hadis, ya, kitab yang masyhur di dalam ilmu hadis, dan boleh dikatakan di setiap rumah orang Islam, ya, di setiap rumah orang Muslim kebanyakannya mesti ada kitab ini, iaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Jadi apa salahnya kalau kita berkenalan dulu dengan penulis kitab ini sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, ya, sebagai adab lah, ya. Kita datang ke rumah orang pun berziarah, mestilah kena kenal dulu baru datang ke rumahnya. Jadi Al-Imam An-Nawawi namanya, ya, saya bacakan nama dulu. Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Jadi nama di dalam bahasa Arab kita ada 3 jenis. Kita ada 3 jenis, ya. Yang pertama kita panggil kunyah. Kunyah. Yang kedua laqab, iaitu gelaran. Dan yang ketiga isim, iaitu nama itu sendiri, nama individu itu sendiri. Jadi kalau tuan-tuan perasan di kitab itu ditulis Abu Zakaria. Abu Zakaria itu dipanggil kunyah. Maksudnya setiap kata nama yang dimulakan dengan Abu atau Ummu, itu kita panggil kunyah. Dalam bahasa Arab panggil kunyah. Abu Zakaria maknanya bapa kepada Zakaria. Itu salah satu keistimewaan bahasa Arab, ya. Dia ada kunyah. Dan terkadang kunyah ni digunakan kerana memuliakan ataupun kerana lebih menunjukkan hubungannya dengan anaknya. Dan selalu kunyah ni digunakan nama anak sulung. Contoh saya ada anak sulung, contohnya nama Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad. Dan terkadang kunyah ini digunakan kerana tidak ingin menyebut nama individu tersebut, ya. Contoh di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab.
Digunakan kunyah Abu Lahab, tidak disebutkan namanya. Namanya apa? Abdul Uzza, hamba kepada Uzza, hamba kepada berhala. Maka Quran menjaga bahasa dan tidak menisbahkan, tidak ingin menyebut Tuhan selain daripada Allah, kerana nama tersebut antara nama yang dikeji, Abdul Uzza, maknanya hamba kepada Uzza, berhala yang bernama Uzza. Jadi itu antara fungsi kunyah. Kemudian kita ada laqab, gelaran. Gelaran. Maka gelaran bagi Imam An-Nawawi Muhyiddin. Muhyiddin. Apa maksud Muhyiddin? Maknanya yang menghidupkan agama. Yang menghidupkan agama. Dan memang beliau adalah Muhyiddin sungguh, kerana beliaulah yang menghidupkan ilmu-ilmu agama, memperbaharui berapa banyak buku-buku beliau yang kita gunakan sehingga ke hari ini. Baik, Yahya bin Sharaf, maka namanya adalah Yahya bin Sharaf, ayahnya bernama Sharaf An-Nawawi. An-Nawawi. An-Nawawi ini nisbah bagi beliau. Inilah yang masyhurnya kita duk sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi, sedangkan Nawawi pun laqab juga, tapi laqab dengan mana nisbah kepada tempat tinggalnya. Kerana An-Nawawi nisbah kepada Nawa. Apa maksud Nawa? Sebuah nama kampung. Nawa ni nama bagi kampung di Dimashq, di Syria tu. Jadi bila kita sebut An-Nawawi, sebenarnya bererti maknanya orang Nawa. Orang Nawa. Contoh kalau dalam bahasa Arab kita ada ya an-nisbah. Maknanya bila kita masukkan ya an-nisbah tu ke dalam kalimah satu tempat, maka dengan automatiknya kita boleh faham orang tu dinisbahkan pada tempat tersebut. Contoh kalau Perak, Biraq, kan dalam bahasa Arab tak ada huruf P, maka jadi Biraq, kita tambah ya, Al-Biraqi. Kalau Selangor, As-Salanjur, tambah ya, As-Salanjuri, maknanya orang Selangor. Baik. Jadi sedikit sebanyak kisah tentang Imam An-Nawawi. Okey, baik. Beliau lahir pada tahun 631 Hijrah, ya, kurun ke-7, dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, ya, kurun ke-7. Kita hari ini tahun ke berapa Hijrah? 1442, maknanya kurun ke-15, ya, kurun ke-15, dan Imam An-Nawawi kurun ke-7. Jadi berapa beza lama tu? Lebih kurang dalam 7 atau ke-8 kurun, ya, 800 tahun. Jadi bayangkan tuan-tuan, dengan tempoh tersebut kitab-kitabnya masih kekal. Berapa banyak amal jariah yang beliau dapat. Lihat, ya, jasa ulama kita, subhanallah. Dan karangan-karangan beliau memang berkat, kerana itulah kekal hingga ke hari ini. Baik, saya petikkan beberapa kisah tentang Al-Imam An-Nawawi daripada kitab Al-Minhaju As-Sawi fi Tarjamati Al-Imam An-Nawawi, karangan Imam As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti yang menulis. Maka antara kisah-kisah yang saya sempat petik berkaitan dengan kelebihan, ya, Imam An-Nawawi, maknanya bila kita tahu kelebihan ni, maknanya kita nampaklah seolah-olah ada busyra, maknanya berita berkhabar baik tentang Imam Nawawi daripada kecil lagi. Antara kisah yang diriwayatkan oleh ayahnya sendiri, yang mana ketika umur dia, Imam An-Nawawi umur 7 tahun, dan kisah ini berlaku di bulan Ramadan, di malam ke-27 dalam bulan Ramadan. Kata ayahnya, mula-mulanya Al-Imam An-Nawawi ini tidur di sebelah aku. Tiba-tiba di tengah malam beliau kejut aku dan bertanya, "Ayah, kenapa penuh cahaya satu rumah ni? Kenapa? Apa cahaya ni? Penuh sangat. Habis satu rumah, semua bangun, satu keluarga. Tapi kami semua tak nampak apa-apa. Ya, kami semua tak nampak apa-apa. Nampak gelap je lah." Kemudian ayahnya kata, "Yakinlah aku bahawasanya anak aku itu nampak, ya, Lailatul Qadar pada malam tersebut." Ya, subhanallah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka, telah memberi kasyaf kepada beliau sejak kecil lagi, menunjukkan petanda elok, maknanya bakal menjadi seorang yang agung. Dan Al-Imam An-Nawawi, sewaktu beliau belajar, ya, di tempoh belajar, katanya
hampir 2 tahun aku tidak meletakkan lambungku di atas bumi tanah. Maknanya 2 tahun dia tidak tidur di atas lambung. Maknanya tidak tidur macam kita tuan-tuan, baring ke bawah. Lihat betapa susah payahnya Al-Imam An-Nawawi belajar menuntut ilmu. Kalau kita tak sanggup tuan-tuan, ini 2 tahun tidak meletakkan lambung ke atas tanah, maknanya tak baring. Kalau tidur mungkin tidur disebabkan tersengguk. Ya, lihat kesungguhan para ulama itu. Ya, bila kita tahu kesungguhan para ulama, barulah kita pun terikut, ya, semangat untuk belajar. Ya, sebab itulah elok kita perbanyakkan baca kisah-kisah berkaitan dengan ulama kita. Lebih-lebih bagaimana, lihat bagaimana ketika mereka menuntut ilmu dahulu. Ya, kita hari ini lihat mereka setelah mereka sudah jadi hebat, imam besar, tapi kita tak tahu bagaimana mereka belajar dulu. Ya, dan Imam An-Nawawi makan sekali sehari. Subhanallah. Manusia apa? Makan sekali sehari tuan-tuan. Subhanallah. Ini memang satu karamah, kemuliaan yang Allah bagi. Kata An-Nawawi, kuntu aqra' kulla yawmin 12 darsan. Aku dahulunya membaca atau belajar, menghadiri pengajian setiap hari sebanyak 12 darsan pengajian. Alal masyayikh syarhan wa tashihan. Ya, beserta dengan huraian-huraian para guru. Subhanallah, 12 ilmu dalam satu hari. Pening tuan-tuan. Maknanya hidup Imam An-Nawawi ini penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Baik, seterusnya marilah sama-sama kita masuk ke dalam kitab dan membaca setakat yang mampu kitab Riyadhus Shalihin. Baik, Riyadhus Shalihin ni apa maksud dia tuan-tuan? Riyadhus Shalihin maksudnya taman-taman orang yang soleh. Ya, Riyadh taman-taman, ya, jamak atau plural kepada raudhah. Raudhatun satu taman, Riyadh taman-taman, ya, taman-taman. As-Shalihin taman-taman orang yang soleh. Dan buku ni kalau tuan-tuan baca memang benarlah sebagaimana namanya, taman-taman orang soleh. Bila tuan-tuan tengok isi kandungannya, tengok kepada tajuk kandungannya, ya, Imam Nawawi meletakkan pelbagai topik, ya, dinamakan kitab. Contoh kitab Al-Adab, kitab Adabut Ta'am, kitab adab berkaitan makanan. Kemudian di bawah kitab, di bawah topik, beliau letak subtopik, maknanya bab kecil-kecil, ya. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Contoh seperti permulaannya babul ikhlas, babut taubah, dan seolah-olahnya setiap bab atau setiap topik ini semua seolah-olahnya seperti pohon atau buah-buahan di dalam taman, ya, di dalam taman. Jadi sekiranya kita ingin menjadi daripada kalangan orang-orang yang soleh, maka mestilah kita memetik, ya, hasil buahan daripada taman-taman orang soleh ini supaya kita pun menjadi orang yang soleh. Amin. Okey, baik. Kita baca mukadimah dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini memang sunnatul ulama, memang adat para ulama memulakan dengan basmalah kerana meniru Al-Quran Al-Karim. Al-Quran juga dimulakan dengan bismillah. Begitu juga hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka dia kurang, dia cacat, ada kekurangan. Maka elok jugalah, ya, kita mulakan setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, kita mulakan dengan bismillah. Amalkan bismillah ni. Apatah lagi kita di musim wabak ini, ya, baca bismillah. Baca bismillah. Dan bukan baca saja, baca serta yakin. Mana bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita pernah dengar kisah Sayyidina Khalid Al-Walid, ya, minum racun dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ya, betapa yakinnya Sayyidina Khalid Al-Walid.
maka racun itu tidak memudaratkannya, ya, dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Tapi tuan-tuan janganlah minum racun, ya. Baik, kemudian alhamdulillahil wahidil qahhar. Kalau tuan-tuan ada yang nuskah Arab ataupun yang ada terjemahan dan dia mengekalkan teks Arabnya, boleh lihat. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-wahid, yang satu, yang maha esa, ya. Esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Al-qahhar. Al-qahhar yang perkasa, yang maha berkuasa, yang kuat. Al-qahhar. Kalau lihat qahara dengan kalau qahara yaqharu dengan maknanya memaksa. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang boleh melawan kehendak Tuhan, ya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan pasti akan berlaku. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, sekiranya dalam syarah Ibnu Allan As-Siddiqi, beliau menghuraikan dengan maksud as-sattaru ala dhunubil usah, maknanya menutup dosa-dosa pelaku maksiat. Dan itu antara pengkhususan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita lihat umat-umat terdahulu berbuat maksiat terus dibalas, ya, di atas dunia ni terus dilipat bumi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Tapi kita subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala as-satar, menutup, ya, menutup dosa kita dan menangguhkan, ya, kesalahan-kesalahan kita tu, dan tidak dibalas lalu, tidak dibalas terus. Baik, mukawwiril laili 'alan nahar. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang memasukkan malam ke atas siang. Mukawwir, yang menukar siang, malam kepada siang, yang menukar malam kepada siang. Mukawwir daripada kawwara yukawwiru, takwir, kafra, at-takwir, mukawwiril laili 'alan nahar. Tapi Imam Nawawi tidak menulis pula, ya, mukawwirin nahar 'alal lail. Nah, dia tidak bawa datang dengan opposite, dengan sebaliknya. Sepatutnya mukawwiril laili 'alan nahar wa mukawwirin nahar 'alal lail, mana yang menukarkan malam kepada siang dan menukarkan siang kepada malam. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana jadi di sini Imam Nawawi hanya meletakkan daripada malam kepada siang kerana kemuliaan malam tersebut, ya. Kerana malam ini adalah waktu yang mulia, waktu munajat bersama Rabb, bersama Tuhan Azza wa Jal, ya, terutama bagi orang-orang yang soleh. Maka malam ni adalah seolah-olah tempat melabur, ya, tempat mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kenapa merubah ciptaan siang malam itu? Tazkiratan, kerana sebagai peringatan li ulil qulubi wal absar, kerana peringatan bagi mereka yang mempunyai qulub wal absar, yang mempunyai mata hati dan mata fizikal. Wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar, dan pencerahan bagi yang mempunyai al-albab, jamak lub, maknanya ukul, berakal, orang yang mempunyai akal, dan wal i'tibar, dan yang suka mengambil i'tibar. Allazi ayqadha min khalqihi, dan Tuhan yang menyedarkan min khalqihi, daripada kalangan makhluknya, man istafahu, ya, man istafahu, Tuhan yang mengingatkan orang pilihan Tuhan. Maknanya Tuhan yang memilih, man istafahu. Semoga kita semua berada dalam pilihan Tuhan dan mendapat taufik dan hidayahnya. Fazahadahum fi hadhihi dar, maka Allah menjadikan mereka zuhud pada dunia ini, ya. Allah menjadikan zuhud pada dunia ini, maknanya tidak tamakkan dunia ini, tidak menyimpan dunia ini di dalam hati mereka. Wa syaghalahum, dan menyibukkan mereka bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan menyibukkan mereka dengan muraqabah dan idamatil afkar, sentiasa berfikir, sentiasa mengintai-ngintai tentang Tuhannya. Wa mulazamatil li'ti'adhi walidikar, dan sentiasa mengambil nasihat dan mengambil peringatan, ya. Kerana nasihat ni bukanlah mudah. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu senang, yang susahnya adalah menerima nasihat itu. Jadi saya kira
Baik, kita sambung sikit lagi. Wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atih, dan Allah memberi mereka taufik lid-da'bi, supaya mulazamah fi ta'atih, dalam berbuat ketaatan, wa ta'ahhubi lidaril qarar, dan menjadi mereka supaya membuat persediaan untuk akhirat, wal hazari, dan berhati-hati, mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, daripada perkara yang Allah murkai dan perkara yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, wal muhafazati ala zalika ma'a taghayuril ahwali wal atwar, dan menjaga, ya, mengekalkan dalam ketaatan tersebut, menjaga dan istiqamah sekalipun dalam perubahan waktu dan keadaan. Ahmaduhu, Imam Nawawi kata, aku memujinya, ya Allah, yang memuji Allah Subhanahu wa taala, ablagha hamdin, dengan setinggi-tinggi pujian, wa azkahu, dan dengan seikhlas-ikhlas pujian, wa ashmalahu, dan selengkap-lengkap pujian, kerana yang lengkap dan yang sempurna hanya untuk yang maha sempurna, wa anmahu, dan yang pujian, ya, yang sempurna dan akan mempertingkatkan lagi kesempurnaan dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang memuji itu tidak sempurna pujiannya, melainkan ketika dia dah tahu, ya, apa yang dipujinya itu berkaitan apa. Maka semakin banyak kita tahu berkaitan yang dipuji, maka semakin lengkaplah, semakin sempurnalah pujian kita itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Al-Barru Al-Karim. Al-Barru, nama dari satu nama daripada nama-nama Asmaul Husna, daripada nama-nama Allah, iaitu Al-Atuf ala ibadihi bibirrihi wa lutfihi, yang menyayangi hamba-hambanya dengan sifat penyayangnya dan kelembutannya, ya. Al-Karim, yang maha mulia. Ar-Raufur Rahim, yang maha penyayang. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahawasanya Sayyidina Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa habibuhu wa khaliluhu, dan kekasihnya, al-hadi ila siratim mustaqim, dan yang menunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini yang kita minta setiap hari, ya, di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas sirata al-mustaqim, wada'i ila dinin qawim, dan mengajak kepada agama yang qawim, maknanya yang lurus, yang mu'tadil, ya, tidak bengkang-bengkok. Salawatullahi wa salamuhu, semoga rahmat Allah dan salam sejahtera jatuh ke atasnya, sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan supaya turun juga rahmat dan sejahtera tersebut ke atas para nabi yang lain, wa ali kullin, dan keluarga bagi setiap, ya, nabi tersebut, wa sairis solihin, dan turun juga kepada orang-orang yang soleh. Jadi setakat ini dulu, insya-Allah kita akan sambung di kuliah yang berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala wa alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kerana sudi mendengar. Apa kesilapan dalam bertutur, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.